弟兄姐妹们，大家好，祝各位平安。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 我们可以再次在这个地方见面。 Sehingga pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. 大家都知道4月份我们的这个题目，4月份的题目就是基督的复活带来改变。 Tema untuk bulan April adalah kebangkitan Tuhan membawa perubahan. 并且借着这个基督的复活，我们要看见一个女人得着荣耀。 Melalui kebangkitan Tuhan Yesus juga kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang mendapat kemuliaan dari Tuhan. 当讲到女人的时候， Ketika kita berbicara soal masalah seorang wanita, 在耶稣的时代，女人最不被尊重。 di zaman Tuhan Yesus, derajat seorang wanita itu tidak diperhatikan atau tidak dianggap. 他们常常被当作东西，要就得，不要就丢掉。 Dan seringkali seorang wanita itu dianggap seperti sebuah barang yang kalau mau diinginkan itu didapatkan atau diambil, tapi kalau tidak mau dia akan disingkirkan atau dibuang. 并且，如果我有很多的女人，也就是说，我更荣耀，我的东西，我更福气。 Sehingga ketika kita memiliki banyak wanita itu kita merasa akan semakin bangga dan semakin mulia. 这就是那个时代，那个时候巴勒斯坦的情况。 Nah itulah kondisi dan keadaan dunia di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. 本来这个世界需要女人， Padahal dunia ini membutuhkan wanita. 当上帝创造人的时候， Pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, 他第一个先造亚当， pertama-tama dia menciptakan Adam. 但是后来上帝看，上帝说拿人独居不好，我要造一个配偶帮助他。 Tapi ketika Tuhan Allah melihat laki-laki itu seorang diri, dikatakan Tuhan mengatakan seorang diri itu tidak baik dan dia akan menciptakan atau membuat seorang penolong yang sepadan. 就是记载在创世纪第2章那里记载。 Itu dicatat di dalam Kejadian pasal yang kedua. 那个时候，上帝曾经说，对亚当说， Di dalam Kejadian itu Tuhan Allah berkata kepada Adam, 眼中树上的果子，所有的你可以吃， seluruh buah-buahan yang ada di taman ini boleh engkau makan. 只是中间那个分别树上的果子你不可以吃。 Tetapi buah yang ada dari pohon yang ada di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak boleh memakannya. 就只记载第2章16节那里， Itu dicatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. 因为上帝说你吃的儿子必定死。 Karena Tuhan mengatakan bahwa karena ketika kamu makan, hari itu juga engkau pasti mati. 但是上帝造了，为亚当预备了一个配偶，就是夏娃的时候， Dan ketika Tuhan Allah menyediakan seorang penolong yang sepadan, yaitu Hawa, 那个时候在第3章那里记载，有一天亚当夏娃在伊甸园的时候，蛇来见他。 di dalam Kejadian pasal 3 dicatat bahwa ketika Adam dan Hawa itu berada di Taman Eden, mendekatlah seekor ular kepada mereka. 后来蛇问夏娃说：“是不是上帝说眼中树上的果子你都不可以吃吗？” Kemudian si ular itu bertanya kepada perempuan itu. Dia mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
夏娃说：“只有中间的那个不可吃，因为吃的儿子必定死。” Tetapi Hawa menjawab si ular itu mengatakan bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan, karena pada waktu kita memakannya kita akan mati. 第4节，3章4节所说不一定死。 Ayat yang keempat, ular itu berkata, tidak pasti mati, mungkin tidak mati. 第5节，因为上帝知道你这的儿子眼睛就明亮，你们便好像上帝知道善恶。 Tetapi sebenarnya Allah itu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 第6节就看那边写，那个女人就看那个分别树上的果子，她看起来很好看。 Ayat 6 mencatat bahwa perempuan itu melihat kepada buah itu, dan buah pohon itu kelihatan baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. 并且可以吃，能够分别善恶，那不是更好吗？ Nah, kalau aku makan buah itu, aku bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu bukankah lebih baik? 后来呢，他就第6节，他就摘下来，他就吃了，并且第7节说也是给她的丈夫吃。 Maka dikatakan perempuan itu mengambil buah itu, makan, dan akan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 第7节他们说，2人吃了，眼睛就明亮，本来就明亮了。第7节他说眼睛就明亮了。 Ayat 4 itu kan dikatakan kalau kamu makan, maka matamu akan terbuka. 所以第7节就看见了，就真的他吃了，眼睛明亮了，知道自己不穿衣 Ayat 7 服。 kan dikatakan bahwa setelah mereka makan, maka mata mereka terbuka, mata mereka berdua itu terbuka. 从那一天开始，他们吃了，真的夏娃带来死亡。 Nah, mulai hari itulah mereka sebetulnya mengundang maut untuk masuk ke dalam dunia ini. 从那个时候开始，他们与上帝完全的隔绝。 Dan mulai saat itu mereka mulai terpisah dari Allah Bapa. 在后面那边记载，在这个24节、23节，他们就被上帝赶出伊甸园。 Ayat 23 dikatakan mereka hanya dikusir dari Taman Eden. 他们不能够再享受每天与上帝交往，他们永远的死亡。 Mereka tidak lagi bisa menikmati relasi hubungan yang begitu intim dengan Allah Bapa, dan mereka selalu dibayang-bayangi oleh maut. 第一个女人带来死亡， Wanita yang pertama itu membawa kematian masuk ke dalam dunia. 但是上帝爱世人， Tetapi Allah itu mengasihi umat manusia. 正如约翰福音3章16节，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Maka itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 新约开始，上帝就差遣他的儿子耶稣基督，借着玛利亚生在这个世界上。 Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Allah mengutus putra tunggalnya lahir melalui anak darah Maria di dalam dunia ini. 他在世界上3年半的时间，在那里把上帝的道、上帝的话传出去。 Selama 3 tahun lebih, di mana Tuhan Yesus terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dan kehendak Allah kepada dunia ini.
最后他被钉在十字架上，因为你和我的罪。 Akhirnya dia harus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa Anda dan dosa-dosa saya. 因为那个女人所带来的结果， Itu karena dosa yang dibawa oleh wanita itu dan sehingga membuat kita harus mengalami kematian atau maut. 但是耶稣并不是单单在十字架上死了就完了， Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti hanya di atas kayu salib mati terus habis. 他第3天他复活了， Hari ketiga dia bangkit. 借着这个复活，把救恩带给生命，带给这个世界。 Melalui kebangkitannya, akhirnya keselamatan, kehidupan kekal itu dimasukkan dalam dunia ini. 并且很特别的，就是耶稣基督复活的消息，上帝也借着女人传出去。 Dan yang luar biasa, berita tentang kebangkitan Yesus, pengharapan di dalam kuasa Yesus, itu disampaikan atau diberitakan oleh seorang wanita. 大家如果从4个福音马太、马可、路加、约翰那里看见，有一个女人，圣经15次记载她的名字。 Kalau kita perhatikan di dalam 4 Injil, mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada satu nama, yaitu yang disebutkan 15 kali di dalam Alkitab. 9次是她同别的女人一同在一起。 9 kali dia namanya dicantumkan bersama dengan wanita-wanita yang lain. 但是6次只有单单记她一个人在那个地方。 Dan 6 kali itu disebutkan seorang diri. 这个人就是抹大拉的玛利亚。 Namanya adalah Maria Magdalena. 为什么要写抹大拉的玛利亚呢？ Kenapa namanya disebut Maria Magdalena? 因为大家知道，在圣经里面有好几个玛利亚， Karena kita tahu di Alkitab itu banyak wanita yang bernama Maria. 所以要分别这个玛利亚到底是谁，所以要把她出生的地方告诉这个玛利亚是从抹大拉的玛利亚。 Dan untuk membedakan Maria ini dengan Maria-Maria yang lain, maka Maria ini ditambahi dengan nama kota asal di mana dia dilahirkan, yaitu Magdala. 好像我的名字，很多人有好几个名字叫做沙特里奥，那么到底是哪一个沙特里奥？那么在家后面乌道毛是从在给KT Citra Raya的沙特里奥乌道毛。 Seperti nama Satrio, mungkin banyak orang di luar sana juga punya nama Satrio, tapi Satrio yang mana? Oh, Satrio Utomo yang melayani di GKT Citra Raya. 那么抹大拉是在哪里呢？ Nah, Magdala itu di mana? 我们来看到地图， Nah, kita lihat petanya ya. 这个就是抹大拉，马达拉，英文它的地方是马达拉，它是靠近加伯农附近。 Nah, Magdala ini ada di dekat Kapernaum, di bawahnya Kapernaum. 旁边有迦拿，就是迦拿，耶稣水变酒的地方。 Sebelah kirinya itu ada Kana, itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. 那个是中间的湖，就是加利利海。 Di tengahnya itu ada Danau Galilea. 也就是说，这个玛利亚是从抹大拉的靠近加利利的一个玛利亚的。 Nah, artinya Maria Magdalena ini lahir atau berasal dari Magdala yang di tepi Danau Galilea. Nah, itu yang membedakan Maria Magdalena ini dari Maria-Maria yang lain. 并且他们曾有记载，这个抹大拉跟耶路撒冷，它的距离差不多200 kilo。 Dari Magdala itu sampai ke Yerusalem itu ada di selatan di bawah ya. Itu diperkirakan jaraknya itu sekitar 200 km. 所以我们就知道这个玛利亚就是抹大拉的玛利亚，
他原来是在抹大拉生出来的，在加利利，在那里他认识耶稣。 Nah, maka itu dari namanya ini kita tahu bahwa Maria ini lahir di Magdala dan dia mengenal Yesus di tepi danau Galilea. 那么现在问题就是，为什么这个抹大拉的玛利亚会认识耶稣呢？ Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya Maria Magdalena ini bisa kenal dengan Tuhan Yesus? 那么大家就要看路加福音第8章第1、第2节，大家看。 Nah, coba kita lihat ya di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. 那里记载玛利亚是怎么样的玛利亚呢？她身上曾经有7个鬼在她身上，耶稣把她赶出去，被耶稣赶出去。 Nah, Maria ini adalah seorang wanita yang pernah dikuasai, diikat oleh 7 roh jahat. Dan Tuhan Yesus yang melepaskan dia dari ikatan itu, Tuhan Yesus membebaskan dia dan mengusir 7 roh jahat itu dari tubuhnya. Ayat kedua. 大家知道，一个人的身上，一个鬼在你的身上，你已经不舒服了，不能够好睡。 Kita bisa bayangkan ya, ada satu saja roh jahat itu yang mengganggu diri kita atau diri orang, maka dia tidak akan pernah nyaman hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa hidup atau bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang. 因为我曾经常常听人家被鬼附着，他很痛苦，鬼要他做什么，他都要做，一定要听。 Karena saya pernah melihat orang yang dikuasai oleh roh jahat itu tidak bisa bebas, karena apa yang dikehendaki oleh roh jahat itu maka dia harus lakukan itu, dia tidak bisa membebaskan diri dari kuasa ini. 但是现在他的身上有7个鬼，大家可以想象，他能够束缚吗？ Nah, bayangkan itu baru satu roh jahat ya. Sedangkan ini Maria ini dikuasai oleh 7 roh jahat. Bisa dibayangkan betapa menderitanya dia. 那个时候，耶稣来到加利利，看见这个玛利亚，她身上因为有7个鬼，所以耶稣把那个鬼赶出去。 Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria Magdalena ini dan dia mengusir 7 roh jahat ini dari dalam tubuhnya. 从那个时候开始，他心中欢喜快乐。 Nah, mulai sejak itulah hati dari Maria Magdalena ini penuh dengan sukacita, dengan bahagia. 所以，他就从加利利一直跟随耶稣。 Maka itu dia dari Galilea itu terus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. 直到耶稣到耶路撒冷。 Bahkan sampai Tuhan Yesus di Yerusalem. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 大家可以想象，一个曾经耶稣救的人，他的心中何等的感恩。 nah bisa saudara bayangkan seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, seorang yang sudah dibebaskan dari kuasa 7 roh yang begitu jahat di dalam hidupnya, betapa bersyukurnya hatinya. 所以耶稣到哪里，他都跟着。 Maka itu kemanapun Yesus pergi, dia akan mengikutinya. 并且大家如果注意，在路加福音第7章那边有记载，那个有一天，耶稣在一个法利赛人西门的家被请吃饭的时候，有一个女人用香膏膏耶稣的脚。 Nah, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 7 mulai ayat 36 sampai 50 itu dicatat ada seorang wanita yang disebut perempuan yang berdosa. Itu ketika ada seorang Farisi mengundang Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama, ada wanita yang berdosa ini yang datang untuk mengurapi Yesus. 并且他用他的头发，用他的眼泪擦耶稣的脚。 Bukan saja dia mengurapi dengan minyak wangi, tapi dikatakan dia
menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan air matanya dia mencuci kaki Yesus. 但是圣经没有记载这个女人是不是马大拉的玛利亚。 Tetapi di Alkitab tidak disebutkan siapa nama perempuan yang berdosa ini. 那么我们怎么说她就是马大拉的玛利亚呢？ Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena? 照着犹太人的一些书本记载，这个女人就是马大拉的玛利亚。 Nah, menurut catatan orang-orang Yahudi dalam tradisi Yahudi dikatakan bahwa perempuan yang berdosa ini adalah Maria Magdalena. 为什么呢？ Kenapa? 因为一个女人身上有7个鬼，就是说那个女人不一定是好的女人，所以鬼才能够进到她的身上。 Karena kalau ada seorang wanita itu sampai dirasuki atau dikuasai oleh 7 roh jahat, itu pasti bukan perempuan baik-baik, sehingga dia bisa dirasuki atau dikuasai oleh roh jahat yang begitu jahat ini. 并且马大拉这个地方是一个港口海港，那边很多人捕鱼，那边很多人做生意，所以那边很热闹，很兴旺。 Nah, kita tahu tadi ya dari peta itu bahwa kota Magdala itu ada di tepi Danau Galilea. Itu terkenal dengan produksi atau hasil ikan, hasil laut ya, hasil ikan. Sehingga tempat itu ramai sekali. Bukan saja ramai dengan orang, tapi juga dalam perdagangannya yang begitu maju karena hasil laut yang begitu banyak. 因此，大家可以想象，一个热闹的地方，一个生意很发达的地方，一定犯罪的地方，一定犯罪的很多犯罪的事发生在那边，淫乱的事情都会有。 Nah, juga kita bisa bayangkan ya, satu kota yang ramai, satu tempat kota yang perdagangannya begitu maju, pasti bukan saja ekonominya maju, bukan saja kotanya ramai, tapi dosa-dosa pun juga akan banyak dilakukan di sana. 所以犹太人的那些书，他写马大拉的玛利亚，她是一个妓女。 Maka itu di dalam tradisi Yahudi menyebutkan bahwa Maria Magdalena ini mungkin seorang WTS atau wanita tunasusila ya, seorang pelacur. 但是我们不管， Saya tidak peduli akan hal itu. 因为圣经完全没有记载，那个只是 Karena Alkitab tidak menyebutkan. 现在最主要的，我们看这个玛利亚，虽然她是个罪人，虽然她是身上有7个鬼，曾经被耶稣赶出去，但是今天她一直跟随耶稣，从加利利到耶路撒冷。 Nah, kalau kita perhatikan bahwa Maria Magdalena ini memang latar belakangnya orang yang berdosa, orang yang pernah dikuasai oleh 7 roh jahat, tapi yang paling penting sekarang kita perhatikan adalah bagaimana dia terus mengasihi, mengikuti, bahkan melayani bersama dengan Yesus kemanapun dia pergi. 路加第8章第3节那里记载，马大拉玛利亚跟几个妇女常常跟随耶稣，还有耶稣的门徒等，并且用他们的财物、用他的钱支持耶稣的工作。 Nah, di dalam Lukas pasal 8 ayat 3, di situ kita menemukan bahwa Maria Magdalena dengan beberapa wanita yang lain itu memang mengikuti Yesus dengan setia, tapi bukan sekedar mengikuti Yesus, tapi melayani rombongan itu melalui apa? Kekayaan mereka, uang mereka. Mereka pakai untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan Yesus dan murid-muridnya. 所以他跟随耶稣，一直到耶稣被抓、被钉在十字架上，他都在那边。 Waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, Maria Magdalena tetap mengikuti Yesus di bawah kaki salib. 大家可以从马太福音27章那里看到。 Kita bisa perhatikan dari Matius pasal 24, 27. Matius 27.
55、56那边讲到， Ayat 55-56. 耶稣在十字架上的时候，有几个妇女，其中有麦达拉的玛利亚在那边观看，远远观看。 Pada waktu Tuhan Yesus disalib, katakan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. 他就是这样一直跟随，直到耶稣死了，被放在坟墓，他还是跟着。大家可以继续从那里看。 Bahkan sampai Tuhan Yesus mati, akhirnya Tuhan Yesus diturunkan dari salib, dimasukkan dalam kuburan. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain itu juga tetap mengikutinya bersama-sama. Ayat 61. 就是站在这个右侧的坟墓里面。 Yaitu ketika Tuhan Yesus dimasukkan dalam kuburan Yusuf orang Arimatea. 这个坟墓是新的。 Ini adalah kuburan yang baru. 这个右侧亚利马太，他因为爱耶稣，暗暗跟随耶稣，他看见耶稣死了，就把他的这个坟墓还没有用过的坟墓，用给耶稣用。 Nah, Yusuf orang Arimatea ini sebetulnya murid Yesus yang diam-diam mengikuti Yesus dan dia mengasihi Yesus, menghormati Yesus. Kan ketika Yesus mati, maka dia merelakan kuburan yang baru itu bisa dipakai oleh Yesus, dimasukkan dalam kuburan itu. 61节那里记载， Ayat 当耶 61 稣 mengatakan, 耶稣被埋葬在那里，玛利亚就在坟墓那边。61节。 di mana Tuhan Yesus dikuburkan, dimasukkan dalam kuburan itu, katakan Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. 他不是单单只是那人。28节，28章第1节，7日的第1日，这些妇女带着香膏到坟墓上，用香膏膏耶稣。 Nah, di dalam pasal 28, Matius 28 ayat 1 dikatakan ketika hari pertama minggu itu pagi-pagi benar dikatakan bahwa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain datang kepada kubur itu untuk merempah-rempahi jasad dari Tuhan Yesus. 但是当他们到了坟墓，看见坟墓的石头已经滚开，坟墓空着。 Tetapi ketika mereka sampai di kuburan itu, yang mereka lihat adalah batu penutup dari kuburan itu telah terbuka. 所以他们不知道耶稣的尸体在哪里。 Waktu mereka melihat kuburan itu kosong dan mereka tidak tahu mayat Tuhan Yesus ada di mana. 在约翰福音20章很清楚的记载。 Di dalam Yohanes pasal 20 jelas sekali katakan, 从第1节一直到第18节，讲到耶稣复活的情况。 ayat 1 sampai 18 itu mencatat tentang kondisi atau keadaan ketika Tuhan Yesus bangkit. 21章第1节，7日的第1日早晨，天还黑的时候，麦达拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓滚开了。 Ayat pertama dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 他看见他吓了一跳，立刻跑掉去找耶稣的门徒，告诉他们说，耶稣的尸体不见了。 Dia terkejut setengah mati dan akhirnya dia lari ke kota memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dicuri orang. 圣经记载，后来彼得、约翰立刻跟着跑到坟墓看，本来坟墓空着，只有耶稣那个包耶稣尸体的布还在那边。 Dan di Alkitab dicatat bahwa Petrus dan Yohanes akhirnya berlari ke kubur untuk melihat dan mereka hanya melihat kain kapan yang terletak di tanah. 15、16节20章上写道，
玛利亚在那里哭，因为没有看见耶稣的尸体。 Ayat 15 dikatakan bahwa Maria di sana menangis karena dia tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus. 因为他很伤心，他认为耶稣的尸体被人家偷去了。 Hatinya sangat sedih dan dia hanya berpikir bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diambil oleh orang lain. 在坟墓后来看见有2个天使在里面说：“妇人为什么哭？” Di dalam kubur ketika dia menangis ada 2 malaikat Tuhan yang bertanya pada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 当那个问题他还说有人偷，不知道放在哪里耶稣的身体的时候，突然后面有声音叫他，有声音。 Nah, ketika Maria menjawab malaikat itu bahwa Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan, tiba-tiba ada suara di belakangnya yang berkata kepada dia, 为什么女人，你为什么哭？ Hai ibu, mengapa engkau menangis? 现在我请大家看一个短短的片，5分钟，讲莫大拉的玛利亚。 Nah, untuk visualisasi coba kita perhatikan supaya imajinasi kita bisa melihat apa yang terjadi saat itu melalui video klip ini. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat 2 malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabboni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Inilah saudara sekalian, Maka Maria Maria memberitahukan para Magdalena murid. akhirnya，各位弟兄姊妹们，就是这个故事
玛利亚，莫大拉的玛利亚，她得到了这个消息，看见耶稣基督向她显现。 Nah, waktu Maria Magdalena itu bertemu dengan Yesus dan menyaksikan Yesus yang hidup itu, 只有莫大拉的玛利亚第一个看见耶稣的复活。 Maria Magdalena adalah yang pertama kali berjumpa, melihat Yesus yang sudah bangkit. 这个荣耀的机会，这个很重要的机会，耶稣没有给他的门徒看，没有给他的彼得看，也没有给约翰看。 Momen yang begitu agung, momen yang begitu mulia, bukannya diperlihatkan kepada murid-murid Yesus, pada Petrus, pada Yohanes. 但是他给一个女人，就是莫大拉的玛利亚看。 Tapi justru ditunjukkan kepada seorang wanita, yaitu Maria Magdalena. 第一个女人带来死亡，就是夏娃。 Wanita yang pertama itu membawa maut, membawa kematian ke dalam dunia, yaitu Hawa. 这个莫大拉的玛利亚把耶稣复活的信息带来生命的信息，借着女人莫大拉玛利亚传出去。 Tetapi melalui seorang wanita juga akhirnya, yaitu Maria Magdalena, berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang kehidupan itu, pengharapan itu diberikan kepada dunia ini melalui seorang wanita. 玛利亚立刻把这个消息立刻去告诉他的门徒，我看见了，他与我说话了。这个消息何等的重要，何等的珍贵！ Maria Magdalena segera menemui para murid dan dia mengatakan, aku telah melihatnya, aku sudah tahu, aku sudah percaya, dan ini adalah berita yang sangat agung. 并且他告诉他的门徒，他要在加利利与你们见面。 Bahkan dia memberitahukan kepada para murid supaya mereka pergi ke Galilea karena Tuhan Yesus akan menemui mereka di sana. 第一个看见空的坟墓，莫大拉的玛利亚。 Yang pertama melihat kubur yang kosong adalah Maria Magdalena. 但是有什么用？ Apa gunanya? 只有带来怀疑，带来灰心，带来失望。 Hanya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan putus asa, dan menimbulkan kesedihan. 但是玛利亚不单单看见空的坟墓，她也看见复活的耶稣，跟他见面，跟他说话。 Meskipun dia sudah melihat kubur yang kosong, tapi akhirnya dia juga boleh melihat Yesus yang sudah hidup itu di hadapannya. 这个复活的主给他带来欢喜，给他带来希望，使他知道今后他是一个有盼望的人。 Nah, Yesus yang bangkit ini memberikan sukacita, memberikan pengharapan, dan memberikan kekuatan pada dianya untuk menghadapi hari-hari ke depan. 所以各位弟兄姊妹，世界上许多著名的画家特地画这个莫大拉的玛利亚。 Banyak para seniman yang mencoba melukiskan, membawa lukisan tentang Maria Magdalena. 本来他是不出名的人， Asalnya dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang terkenal. 但是今天所有的基督教相信耶稣基督的人都认识这位莫大拉的玛利亚。 Tapi sekarang semua orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tahu siapa Maria Magdalena. 很荣耀，很尊贵，每个人都羡慕。 Sangat mulia, sangat agung, setiap orang mengaguminya. 耶稣问莫大拉玛利亚：“你为什么哭？你找谁？” Tuhan Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, kenapa engkau menangis? Engkau mencari siapa? 今天他可能也在问我们，可能我们在伤心，我们在失望，我们不知道前面的道路如何。耶稣今天要跟你说：你为什么哭？你为什么伤心？你找谁？ Pertanyaan yang sama mungkin diberikan kepada setiap kita. Mungkin hati kita yang dipenuhi kesedihan,
keputusasaan, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Tapi Tuhan Yesus bertanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Siapa yang kau cari? 你找谁？各位弟兄姊妹们，今天你要寻找的谁？你应该寻找的就是这位复活的耶稣。 Siapa yang kau cari? Kau harus mencari Yesus yang sudah bangkit. 这个复活的耶稣带给你盼望，带给你力量，带给你人生的目标。 Yesus yang bangkit inilah yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan masa depan di dalam hidupmu dengan baik. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 妇女在世界上很重要。 seorang wanita itu penting di dunia ini. 世界上因为有女人，所以才有婴孩哭的声音。 Karena ada wanita, maka ada tangisan para bayi. 如果世界上没有女人，哪一个生孩子？ Kalau nggak ada wanita di dunia ini, siapa yang melahirkan bayi-bayi itu? 也没有人就没有人听见小孩子哭的声音嘛。 Dan tidak ada orang yang mendengar suara tangisan bayi. 但是就是因为有女人，上帝今天也要用女人做他要做的，上帝要做的工作。 Nah, karena ada wanita, maka Tuhan juga mau pakai apa yang dikehendaki Tuhan Allah di dunia ini yang harus dilakukan oleh Dia. 借着女人，你可以教导你的孩子认识上帝。 Melalui wanita juga boleh mengajarkan anak-anakmu untuk percaya kepada Yesus. 认识这位复活的主， Percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. 借着女人，让你清楚是周围的人很需要男人在帮助你。 Melalui wanita juga boleh mengubahkan para pria untuk bisa memiliki bantuan atau pertolongan. 有人说， Ada orang berkata, 成功的男人后面一定有一个女人在后面默默的、静静的在那里帮助他。 seorang pria yang sukses, di belakangnya pasti ada wanita yang mendukungnya. 这个是很重要、大家听到的一个术语。 Ini adalah hal yang penting sekali kita mengerti suatu kebenaran di dalam dunia ini. 所以女人很重要。 Maka itu wanita penting sekali. 你的孩子坏了，你有责任。 Kalau anak-anakmu itu hidup di dalam ketidakbenaran, maka seorang ibu punya tanggung jawab. 因为上帝把这个责任放在女人的身上。 Karena tanggung jawab ini telah diberikan kepada para ibu. 你在家里跟孩子的接触的时间最多， Nah, interaksi kita di rumah dengan anak-anak itu sangat penting. 从他生下来，你抱他，你给他奶喝，每一天你都会用上帝的话在那里教导。 Sejak dia lahir, sejak engkau menyusui anak itu, biarlah keluar dari mulutmu adalah firman Tuhan untuk mereka. 让他清楚知道是永生的上帝、复活的主。 Biarlah supaya dia mengenal Allah yang hidup, Yesus yang bangkit. 大家都知道，教会的领袖奥古斯丁，他有一个很会祷告的妈妈。 Kalau kita lihat sejarah gereja, ada bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia memiliki seorang ibu yang tidak henti-hentinya berdoa untuk dia. 阿古斯丁的妈妈，她的丈夫也是很坏，很爱赌博。她的孩子更坏，比她的爸爸更坏，什么坏的事都做出来。 Nah, suami dari Mama Agustinus ini atau papa dari Agustinus ini adalah orang yang bejat moralnya. Anaknya akhirnya menjadi seorang yang bejat moralnya juga. Jadi dua-dua pria ini telah melakukan banyak dosa, bahkan hampir semua dosa telah mereka lakukan. 阿古斯丁的妈妈只有每一天祷告，祷告差不多20年，为阿古斯丁祷告。 Nah, setiap hari mama daripada Agustinus atau ibu dari Agustinus ini terus berdoa untuk mereka, doa terus sampai hampir 20 tahun.
最后，她的丈夫相信主，她丈夫要死的时候信主，受洗。她的孩子妈妈死了以后，相信主，成为上帝重用的仆人。 Karena doa daripada Mama Agustinus ini, akhirnya suaminya yang melakukan banyak dosa yang bejat hidupnya itu sebelum meninggal dia bertobat dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah mama daripada Agustinus ini meninggal, akhirnya Agustinus juga akhirnya bertobat dan akhirnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam sejarah gereja. 另外一个很著名的上帝的仆人。 约翰卫斯理也是一个很坏、买卖奴隶的一个人。Orang yang lain yaitu John Wesley, kalau kita tahu, dia juga seorang yang memiliki kehidupan yang sangat jahat. Dia adalah seorang yang melakukan penjual beli manusia atau perbudakan pada zamannya. 妈妈一直不停为他祷告， Ibunya terus mendoakan dia. 最后他成为那个上帝的仆人。 出名的牧师，并且写了一个很出名的诗歌《Amazing Grace》，就是奇异恩典这个诗歌。 Akhirnya dia bertobat, dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menuliskan sebuah lagu yang sangat terkenal sekali yang kita kenal dengan Amazing Grace. 这首诗歌常常许多人爱唱，不论上市，不论什么聚会，大家都很爱唱这首诗歌。 Banyak orang sudah menyanyikan lagu ini, baik di dalam gereja, di dalam masa-masa perkabungan, ataupun di dalam kesempatan apapun juga. Lagu ini terus dikumandangkan. 另外一个就是大家很熟悉的唐中勇牧师。 Yang lain kalau kita mengenal Bapak Pendeta Stephen Tong. 他3岁，爸爸死了。 Waktu usianya 3 tahun, ayahnya sudah meninggal. 他有7个兄弟姐妹。 Dia bersaudara ada 7 orang. 一个寡妇要养7个孩子，每天那么的苦，但是她用祷告来支持她的孩子的前途。 Kita bisa bayangkan seorang janda harus menghidupi 7 anak. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi melalui doanya yang begitu kuat, dia terus mendoakan anak-anaknya dan masa depan dari anak-anaknya. 最后7个孩子中间4个做牧师， Dan dari 7 anaknya ini 4 akhirnya menjadi pendeta. 大家都很知道唐中勇，大家都很出名的一个牧师。 Kita pasti kenal dengan pendeta Stephen Tong. 各位弟兄姊妹， Saudaraku, 从这里我们看见女人的重要。 kita lihat betapa pentingnya keberadaan wanita. 当女人被上帝用的时候，她所得到的荣耀超过了一切。 Ketika wanita itu dipakai oleh Tuhan, kemuliaannya itu begitu luar biasa. 感动了整个世界的教会，许多人得着拯救。 Menggoncangkan dunia ini, bahkan ada kebangunan di dalam gereja-gereja. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 你愿意也是被上帝使用吗？ maukah engkau dipakai oleh Tuhan? 像马大拉的玛利亚被上帝使用， Seperti Maria Magdalena yang dipakai oleh Tuhan. 虽然她的背景不好， Meskipun latar belakangnya itu sangat gelap, sangat tidak baik. 但是今天我每个人都认识马大拉的玛利亚。 Tapi hari ini setiap kita mengenal siapa dia, Maria Magdalena. 我们祷告。 Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan